Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Chen Kai-en. Tajuk saya ialah nasionalisme. Definisi nasionalisme, perasaan cintakan bangsa dan negara sendiri yang mendalam atau semangat kebangsaan. Nasionalisme merujuk kepada sikap mental atau sentimen individu dan masyarakat yang merujuk pada kesetiaan kepada bangsa dan negaranya melebihi kepentingan peribadi. Nasionalisme bersifat kolektif, ada ikatan emosi, kenangan sejarah yang sama dan pendewaan terhadap kelompoknya. Nasionalisme Melayu. Yang pertama, Musa Hitam. Yang kedua, Dr. Burhanuddin Al-Hamid. Nasionalisme mengikut sarjana Islam. Iqbal dan Faruqi menolak fahaman nasionalisme kerana beranggapan nasionalisme adalah sejenis etnosentralisme yang akan melahirkan resim yang angkuh. Nasionalisme yang memberi manfaat kepada bangsa dan selagi tidak melibatkan kezaliman. Definisi patriotisme. Rasa cinta dan sayang kepada negara yang wujud dalam diri setiap anak watan dan ia berbentuk psikologi. Contoh patriotisme: hormat kepada bendera negara dan lagu kebangsaan, meraihkan hari kemerdekaan, rasa bimbang kepada keselamatan negara, merindui tanah air semasa berada di luar negara, sayangkan pemimpin negara. Perbezaan antara nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme ialah perasaan yang lahir dari rasa cinta patriotik terhadap pemilikan dan keubuniannya dalam diri seseorang. Patriotisme ialah api yang membakar nasionalisme, elemen yang wujud dalam diri individu. Kewujudan nasionalisme dan patriotisme didorong oleh kebimbangan dan kesedaran tentang nasib bangsa dan negara, pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan terhadap pembinaan bangsa dan negara, keinginan untuk memartabatkan marwah dan prestij bangsa dan negara. Faktor penyebab nasionalisme. Yang pertama, penindasan dan penyelewengan penjajah. Yang kedua, dasar penjajah yang mengabaikan kepentingan rakyat. Yang ketiga, usaha rakyat untuk membentuk dan mengukuhkan negara. Perkembangan nasionalisme di Malaysia. Nasionalisme awal bersenjata radikal menentang Portugis, Belanda dan Inggeris, bermula dengan pencerobohan Portugis di Melaka, penentangan yang diasaskan kepada sentrik Melayu Melaka. Sultan Mahmud Patih Unus cuba serang Portugis. Faktor-faktor kewujudan nasionalisme awal. Faktor yang pertama, politik. Faktor yang kedua, ekonomi. Faktor yang ketiga, sosial. Ekonomi. Inggris ambil alih tugas pungut cukai, berkenal sistem cukai baru khas digunakan untuk bayar gaji pegawai British termasuk presiden penasihat, membebaskan rakyat, pembesar kehilangan sumber pendapatan. Politik, mengurangkan kuasa Sultan Melayu dan pembesar dalam hal pentadbiran. Residen berfungsi sebagai penasihat kepada Sultan, Raja dan bertanggungjawab pula kepada Residen Jeneral. Residen menjalankan tugas yang diarahkan oleh kerajaan British dan bukannya Sultan. Faktor yang seterusnya ialah sosial. British membawa nilai-nilai baru yang menyebabkan pertembungan budaya, peradaban crash of civilization.
Pejuang-pejuang yang menentang Inggris terdapat 8 tokoh. Perjuangan menentang penjajah ini kesemuanya menemui kegagalan. Pemberontakan ini gagal kerana 5 ciri. Nasionalisme keintelektualan. Yang pertama, golongan berpendidikan agama. Yang kedua, golongan berpendidikan sekular Melayu. Yang ketiga, golongan berpendidikan sekular English. Bagi golongan berpendidikan agama dipengaruhi oleh gerakan nasionalisme Asia Barat, dikenali sebagai kaum muda. Tokoh-tokoh penting seperti Syekh Ahmad Al-Hadi, nasionalisme keintelektuan yang kedua, golongan berpendidikan sekular Melayu. Nasionalisme keintelektuan yang ketiga, golongan berpendidikan sekular English. Nasionalisme kepatian, hubungan yang sengit antara pemimpin dan rakyat, kesan dasar pecah perintah British, sistem pendidikan yang rendah, demografi terpisah, faktor perhubungan. Penubuhan parti-parti politik. Yang pertama, Parti Komunis Melayu (PKM). Yang kedua, Kesatuan Melayu Muda (KMM). Yang ketiga, Pertubuhan dan Kesatuan Melayu. Yang keempat, penduduk Jepun di Tanah Melayu. Yang kelima, United Malaysian National Organisation. Parti Komunis Melayu (PKM). Parti politik paling awal di Tanah Melayu. Yang kedua, Kesatuan Melayu Muda (KMM), ditubuh oleh kumpulan guru dan pentadbir Melayu. Yang ketiga, Pertubuhan dan Kesatuan Melayu, dibentuk oleh anak negeri. Yang keempat, Penentu Jepun di Tanah Melayu. Kemenangan Jepun menentang Inggris beri kesan psikologi terhadap orang Asia dan orang Melayu. Yang kelima, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Nasionalisme kompromi. Perkembangan selepas Perang Dunia Kedua, diketuai oleh Tan Cheng Lock. Parti Perikatan. Syarat British, kemerdekaan akan hanya diberikan kepada Tanah Melayu sekiranya ketiga-tiga kumpulan kaum utama berjaya menunjukkan perpaduan. Untuk mempercepatkan kemerdekaan, UMNO, MCA dan MIC bergabung dan dikenali sebagai Parti Perikatan. Perkataan murni, satu konsensus pemufakatan dari pemimpin-pemimpin perikatan, dikenali sebagai quid pro quo.
Orang Melayu menerima semua rakyat imigran, bukan Melayu melalui prinsip jus soli. Orang bukan Melayu menerima Raja-Raja Melayu sebagai pemerintah, menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, menerima hak istimewa orang-orang Melayu, menerima agama Islam sebagai agama rasmi. Nasionalisme masa kini, generasi sekarang ini kurang menghayati erti nasionalisme kerana sikap yang negatif, masyarakat yang bertambah individualistik, asas pengetahuan sejarah agama bangsa dan negara yang kurang, pengawasan ibu bapa yang berkurangan, mudah terpengaruh dan terpedaya. Penilaian, kesedaran tentang nasionalisme adalah penting dalam kewujudan sesebuah negara. Diharapkan kita semua dapat terus menyuburkan rasa cinta kepada negara dan tanah air berasaskan kepada pepatah Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekian, terima kasih.